Soalan yang pertama, okey, dia nak kita cari image bagi -5, -2 dan 1. B diberi image bagi B ialah 2B. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi B. Okey, ini ada yang PM cikgu. Cikgu tak sempat nak ajar dia. Okey, cikgu tunjuk kat sini lah. Okey, 1B tu image bagi B ialah 2B. Okey, maksudnya ayat dia ni kalau awak masih ingat cikgu ajar domain, kodomain, image dan objek hari tu. Okey, ayat dia image bagi B ialah 2B. Okey, B ni soalan cikgu. B ni image ke objek? Objek. Okey, so B ni ialah objek, dia minta kita cari image bagi B. Tapi dia dah bagi dah. Image bagi B ialah 2B. So kalau kita tukar balik dia sebenarnya macam ni. Okey, fungsi bagi image fungsi bagi objek B sama dengan 2B. Okey, so ini sebenarnya dia translate Okey, jadi GB kita tak ada kat situ kan? Ada tak GB? Tak ada kan? Tapi yang dia bagi ialah GX sama dengan 3 tambah 6 per X tolak 1 kan? Okey, kita nak GB, so tak ada masalah, awak terus ganti terus. Okey, GB sama dengan 3 tambah 6. Okey, so X ni kita dah tukar dengan B kan? So awak letak je B tolak 1. Okey, so kita akan pakai benda ni. Okey, kita ganti dekat sini. Ni, nampak ya? So kita akan tulis GB kita ialah 3 tambah 6 per B tolak 1 sama dengan 2B. Okey, faham ya sampai situ? Faham. Okey, okey. So yang ini step biasalah. Okey, darab je, darab silang. Okey, ni boleh darab ke sini, ini pun boleh darab ke sebelah sini. So kita dapat macam ni. Okey, kalau masih lemah bab algebra ni tulis je satu-satu. Okey, 2B akan darab juga dengan B tolak 1. Okey, then masukkan ke dalam, so dapat 3B tolak 1 kali 3, 3 tambah 6 sama dengan 2B kuasa 2 tolak 2B darab 1, 2B. Okey, so himpunkan sekali. Okey, yang ni bawa ke belakang semua ataupun yang ini ke depan semua pun boleh. Tapi cikgu nak jadikan yang ini positif. So cikgu nak bawa yang ini semua ke belakang lah. Jadi cikgu akan dapat 2B kuasa 2 tolak 2B. Ini duduk diam-diam kat sini, kita tak ubah apa-apa. Kita hanya ubah yang ni. Okay, so yang positif ni akan jadi minus lah 3B. Yang tolak akan jadi tambah. Okay, yang ni boleh settle dah ni. Negatif 3 tambah 6 dapat tambah 3 kan? So bila pergi belakang jadi tolak 3. Okay, jadi sama dengan kosong sebab kita dah pindah semua jadi dia tak ada kosong dah. Dia habis dah kosong. Okay, so settle kan. Okay, ni negatif 2 tolak 3, 2, 2B jadi 2 dengan 3 ialah 5. So negatif B tolak 3 sama dengan kosong. Okay, kalau ada kalkulator ambil sekali. Okay. So kalau tak nampak skrin dia ni, tengok yang tepi ni, besar juga skrin dia tu. Okay, cara dia pergi ke mode. Okay, tekan. Alah, yang ni lain sikit lah. Dia bergantung pada kalkulator hitam tu, awak tekan 3 kali. Kalau kalkulator hitam, kalkulator macam ni awak cari EQN ni. Kalau kalkulator hitam tu dia tekan 3 kali mode tu, dia keluar EQN kan. So awak tengoklah EQN tu nombor berapa. Kalau cikgu ni EQN ni nombor 5. EQN tu untuk equation. Jadi cikgu punya nombor 5. Awak ikut kalkulator awak. Okay. Kalau yang hitam tu awak tekan 3 kali mode. Okay, dia tanya kan awak ambil yang EQN. Cikgu rasa nombor berapa? Nombor 3 ke nombor 2? Cikgu tak ingat dah. Okay, lepas tu masukkan degree dia, kuasa dia berapa. So kalau cikgu punya ni nombor 3 lah sebab cikgu nak yang kuasa 2 ni. Okay, so cikgu ambil nombor 3. Okay, kemudian kita masuklah. Okay, A yang pertama ni yang ni. Okay, yang ini B. Yang ini C. Kalau awak belajar
kuadratik matematik biasa kan. Keluarkan A, B, C ada kan? Okay, so A ialah dengan kuasa 2. Jadi A kita 2 lah. Okay, kemudian sama dengan, pergi B. Okay, B cikgu negatif 5. Okay, kemudian sama dengan, C cikgu negatif 3. Okay, so sama dengan, so nak cari jawapan tekan lagi sama dengan, jadi cikgu akan keluarkan X yang pertama 3, tekan lagi sama dengan untuk X yang kedua negatif 1/2. So jawapan cikgu tadi yang pertama 3, yang kedua negatif 1/2. Okay, so awak dah dapat jawapan lah ni. Inilah jawapan dia. Okay, dia nak cari nilai-nilai B tu kan. So kita bukan X lah, kita sekarang ialah B, ganti je lah huruf B. B sama dengan 3 dengan negatif 1/2. Okay, tapi kalau nak markah penuh dalam exam, masa faktor ni kita dah dapat jawapan kan. Kalau nak dapat markah penuh, awak reverse sikit je. Daripada jawapan ni awak pusing. Huruf kita tadi ialah B. B kan. Sini positif 3. Maknanya bila kita reverse dia jadi tolak 3. Yang ini pula tolak 1/2 jadi tambah 1/2. Kalau tak nak dalam pecahan 2 ni kita bawa naik atas. Jadi sebenarnya bila kita faktor dia dapat macam ni. B tolak 3. 2B lah. Cikgu tak nak setengah ni. Cikgu naikkan 2 letak tepi B. Jadi 2B tambah 1 sama dengan 0. Maksudnya jawapan ni kita letak bawah kita punya pemfaktoran. Jadi B sama dengan 3. Yang ini B sama dengan negatif 1/2. Nombor 2 ni saya rasa okey kot. Okey ke? H2 sama dengan 5. 2 ni apa? Objek ke image? 2 ni apa? Objek. 5. 5 ni apa? Image. So kita punya HX yang asal iaitu KX tolak 3 per X tolak 1. So sekarang objek dia suruh ganti dengan nombor 2. Jadi X tu awak ganti semua dengan nombor 2. Ni pun nombor 2. Jadi 2K lah. Tolak 3 per, yang ni pun 2 juga. 2 tolak 1, 1. Tak nak tulis pun tak apa, lagi senang. Maknanya 2K tolak 3 ni. Sama dengan, dia kata sama dengan 5. So letaklah sama dengan 5. Jadi kita nak K, tolak 3 pergi belakang, jadi tambah 3 dapat 8. So K sama dengan 8 bagi 2 dapat 4. B dengan C cari jawapannya. B dapat berapa? Cuba bagi jawapan. Nak tahu betul ke tidak awak punya? 3. Good. Ya, C? 3 juga. Ya. C pun 3 juga. C macam mana jawapan dia? Kena letak di antara. Setengah dengan apa? 1. Yes. Sorry. Setengah dengan 1. Soalan D. Domain bagi fx lebih besar dari 5. So kita ambil fx kita. Fx kita iaitu modulus 4x tolak 3. So kita gantilah fx kita ni dengan soalan. So bila ada modulus maknanya bila kita pecah, dia ada 2 bahagian lah. So 4x tolak 3 ni dia ada 2 bahagian lah. Mana dah? 1, 5. Satu lagi negatif 5. Ni macam pelik kan? Jarang kita buka kat sini kan? So awak boleh pecahkan dia. Ambil yang ni dulu. Satu lagi, yang ini pula. Tukarlah awak tengok dia punya bontok ni. Bontok ni menghadap kepada 4x tolak 3 kan? So kalau kita nak tulis kat depan ni, ingat bontok dia ni, dia nganga pada negatif 5. So dia masih nganga pada negatif 5. Cikgu tak ubah ya. Kalau awak tengok betul-betul. Daripada yang kita gabung ni, awak boleh bentuk 2. Satu yang ini,
Satu lagi kita terus ambil ni lah yang belakang ni. Okey, 4x tolak 3. Ini tengok dia nganga kat siapa? Nganga pada yang ni kan, yang panjang kan. So nganga pada 5. Sebab mungkin ada yang confuse ni. Kenapa kena tukar tanda ni cikgu? Cikgu tak tukar tanda dia kalau awak tengok betul-betul. Okey, so belah ni awak akan dapat x lebih besar daripada 2. Satu lagi x lebih kecil daripada negatif 1/2. Okey, so yang ini awak tak boleh cantum sebab yang ini besar, yang ini kecil. Jadi jangan tulis macam jawapan C tadi. Okey, C tadi dua-dua kecil jadi kita boleh gabung. Okey, yang ini satu besar, satu kecil tak boleh bubuh sekali. Pisahkan dia. So untuk D jawapan dia biar begini. Okey, faham ya? Okey, so apa jawapan nombor 4? Nilai-nilai X maknanya ada 2. Berapa? 2 dengan 6. Okey, 2 dengan 6. Okey, bagus. Kita tengok dia punya konsep dia. Okey, contoh X ini objek cikgu yang pertama lah. Okey, daripada objek ni cikgu pun petakan kepada pemetaan ni, maksudnya cikgu fungsikan dia lah kan. Cikgu petakan kat dia, nama pemetaan cikgu tu cikgu letak F, fungsi F. So, hasil dia kita panggil mesh kan. Okey, ni asal cikgu objek. Bila cikgu petakan, cikgu buat pemetaan dengan nama fungsi F, so hasil dia kita panggil mesh. Hasil untuk fungsi F kita akan tulis sebagai fx. X ni ialah objek. Okey, so fungsi untuk objek X dekat sini. Nanti dia letaklah sama dengan berapa-berapa macam tadi kan. Okey, boleh ya? Okey, itu yang pertama. Daripada image yang tengah ni, dia buat lagi satu. Sebab kubah dia kena ada dua ke atas. Jadi dia buat lagi satu pemetaan. Okey, dia peta lagi satu. Contoh cikgu buat nama G pula. Okey, fungsi G. Maka hasil dia, fungsi bagi G tu, okey, nampak tak cikgu buat kurungan 2 ni? Ini yang besar, kurungan besar. Okey, dalam G tu adalah objek dia daripada fx tengah cikgu ni. Nampak tak? Kalau cikgu sini, cikgu tak tulis fx, cikgu tulis y, maka kat sini macam mana cikgu nak tulis? G kurungan y. Daripada x, objek asal, cikgu fungsikan dia, cikgu petakan dia, dapat image dia fx. Okey, daripada fx ni, kita buat lagi fungsi untuk g, so dapat macam ni. Okey? Let's say yang ini cikgu tak nak tulis fx, cikgu tulis y, maka dalam ni pun y lah. Okey, G untuk image dia y tu. Okey? Dan di mana fungsi gubahan? Fungsi gubahan ni dia lompat. Okey? Dari x ni dia terus jump kepada sini. Okey. So nama dia dekat sini ialah GFX. Gitu. Okey, kita ambil image, maknanya kalau dia buat X dipetakan menjadi GFX macam tu ayat dia, maknanya bila ada dua huruf kat sini, satu G, satu F, so dia adalah fungsi gubahan. Okey ya? Boleh ya? Okey. So dekat bawah ni cikgu dah tulis dah apa maksud dia. Okey. X ialah objek bagi fungsi F. Okey. Sekejap ya. Okey, X ialah objek. Okay, yang ini ialah objek bagi fungsi F dan image dia ialah fx. Okey, faham ayat pertama? Boleh ya? Okey, ayat kedua dia kata objek bagi fungsi fx. Okey, sekarang yang ini ialah jadi objek untuk G tapi dia image untuk F. Okey, faham ya? Okey, so sekarang fx ni ialah jadi objek untuk G dan image dia yang ini, GFX. Okey, GFX ni kita boleh tulis je macam ni, GFX. Kalau tak nak tulis gini, boleh juga dalam kurungan FX macam ni. Gitu. So sama je cara nak tulis dia. Okey, konsep yang kedua. Okey, kalau dia kata fungsi F itu digabungkan dengan diri sendiri. Tadi cikgu dah bagi tahu. Diri sendiri dia tu dia dapat dia balik lah. Okey, so yang pertama,
Okay, so X ni dipetakan kepada sini guna fungsi F. So X ini ialah objek. Bila untuk fungsi F yang pertama, Fx ini akan menjadi image. Okay, so cikgu buat lagi satu pemetaan daripada Fx ni, kan dia kata kepada diri sendiri kan. Maknanya dia ulang balik F ni. So dia masih F kat sini. Okay, bila dia kata diri sendiri, dia ulang balik. Okay, so F ni double lah. Okay, kalau tak nak tulis macam ni, kita boleh tulis F, X. Atau berapa kali ada F ni? Ada 2 kan? So boleh juga tulis F kuasa 2 X. Macam ni. Contoh ya. Okay, ni contoh yang pertama. Nampak tak? Boleh ya? Boleh. Okay, ini yang cikgu kata dia bagi 2 dah sekarang. Okay, ini fungsi yang pertama. Okay, ni cikgu highlight. Okay, kita ada fungsi F. Satu lagi kita ada fungsi Gx. Okay, soalan dia cari Fgx. Okay, dekat sini, cikgu lupa nak bagi tahu walaupun dia pergi ke sini, dan cara kita tulis itu dia jadi yang ini FF lah. Ni sama yang tadi mana? Yang pertama tadi. Okay, walaupun kita pergi ke sini dan kita tulis, kenapa kita tulis G dulu? Sebab dia dari sini, anak panah dia masih ke sana kan? Kenapa kita tulis G dulu? Ya ini awak ingat yang cikgu ajar hari tu dia ambil daripada belakang. Okay, nombor 1 ni kita nak FGX. Okay, kita kena buat yang mana dulu? F ke G dulu? Macam mana? Kalau FG ni ada 3 lah. Okay, lompat pertama F. Lompat kedua G. So dekat sini kita akan dapat GF. Sekarang dia bagi FG. Maknanya kalau cikgu lukis gambar, lompat ke sini G, lompat ke sini F, dan ini ke sana dia jadi F, G, X. Nampak Boleh? Okay. So untuk yang ini mula-mula kita tulis. Okay, ikut step dia lah Okay, so F. Okay, buat kurungan supaya senang awak tengok. Letak GX. Okay. Okay, gantikan. Ni gantikan dalam kurungan ini dengan GX. GX kita dekat sini. Okay, dekat yang warna merah ni jangan ubah. Kita tulis je F. Okay, kita tukar yang cikgu highlight kuning je. Yang cikgu highlight kuning ni sekarang tukar dengan benda alas ni. Okay, so kita dapat. Okay, yang warna kuning ni cikgu tulis biru lah kat sini. Okay, 4 tolak 2X. So cikgu tutup balik. Okay, boleh sampai situ? Okay, dalam ni. Okay, kita kena gubah pula. Okay, sebab ini dia nampak tak ni? Macam mana cikgu nak tulis Yang ini sebenarnya Fx ni. Okay, X dia sekarang dia macam ni. Ni semua ialah untuk dia punya X ni. Fx kita yang ini. Jadi apa cikgu kena buat pada X dalam ni? Ni sebenarnya dia boleh tulis sebagai Fx kan. Nampak tak F ni? Ni nampak tak cikgu punya kurungan ni? Dalam dia ni sebenarnya cikgu dah ganti seketul. Dia sebenarnya Fx. X sekarang ni cikgu tak nak. Objek cikgu X tu cikgu dah tukar menjadi 4 tolak 2X. Bila cikgu tukar dalam ni, dia punya belakang yang asal ni. Buang dulu yang ni. Okay. Yang dia punya ni, X ni, bila yang ini kita tukar, yang belakang image dia kena tukar lah. Okay, so X ini dia suruh ganti panjang sikit jadi 4 tolak 2X. So kalau cikgu tulis balik, yang ini 4 tolak 2X kan. So bila cikgu tukar X, yang ini pun kena tukar. 3 dengan 2 biarkan. So cikgu akan dapat 3. So X ni cikgu ganti juga macam ni. Kita ikut yang depan. 4 tolak 2X tambah 2. Okay, boleh? Jadi ni cikgu tak nak dah dalam F. Cikgu nak ambil jawapan dia je. So cikgu tulis dekat sini 3 kurungan 4 tolak 2X tambah 2. Okay, boleh tak sampai situ? Okay, so 3 kali 4 dapat 12. Okay, 3 kali 2 dapat 6X tambah
2. Okey, so 12 dengan 2 boleh tambah dapat 14 tolak 6x. Okey, G buat kurungan masa ni, kita pisahkan F dengan G tu. Pisah dulu gini. Okey, boleh? Sama dengan apa yang cikgu perlu tulis? G, cikgu ganti F, sorry ya Allah nak ambil highlight. Cikgu nak ganti fx ni. Apa fx cikgu? 3x campur 2. Okey, so kita ambil lah balik soalan kita tadi kan. 3x tambah 2, tutup kurungan. Okey, cikgu buat sini lah sama dengan tak muat situ. Okey, lepas tu cikgu nak kena buat apa? Sekarang untuk G, awak pergi kepada G, X dia sekarang sudah jadi apa ni? 3X tambah 2 kan? Jadi apa cikgu perlu tulis dekat belakang dia ni sekarang? X ni dia dah bertukar. Jadi ini pun kita kena tukar. Jadi apa yang cikgu perlu tulis? 4 tolak 2. 2 tukar tak 2? 2 nak tukar tak 2 kat depan ni? 4 tolak 2. Okey, so gantilah X ni kan? X ni berapa sekarang? 3X tambah 3x tambah 2. 3X tambah 2, gitu je lah. Bila dapat macam ni nak buat apa? Bila dapat macam ni nak buat apa? Kembangkan. Ni kembang je lah. Ini step biasa je masuk ke dalam. Jadi 6x. Ini hati-hati. Tolak 2 darab dengan 2 jadi tolak 4 hingga negatif 6x. Inilah jawapan dia. Screenshot yang ni saya nak tengok. Dah? Masing-masing screenshot yang ni? Dah. Contoh 2 dengan contoh 3 screenshot. Dah? Dah. Okey. Saya nak awak cuba contoh 2 dengan contoh 3. Okey, kalau ada masalah bagi tahu, kalau tak dapat pun bagi tahu. Okey, kemudian awak buat soalan nombor 2 je lah, nombor 3 tak payah lagi. Siapa nak buat nombor 3 pun boleh, siapa nak buat nombor 2 sahaja pun boleh.